Selamat malam Malaysia, jangan pejam mata lagi, kembali lagi bersama dengan saya dan kini kita bawakan ke kanda saya. Inilah dia, Kanda Nizam kita. Selamat datang Kanda. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia ni. Kita nak bincangkan topik kita pada hari ini. Ya, ramai juga yang pening ni nak ikut antara tuntutan agama ataupun budaya. Adakah pandemik COVID-19 ini memberi kesan kepada untuk rakyat Malaysia, terutama sekali muslimin dan muslimat untuk meraihkan perayaan yang memang setiap tahunlah dinanti-nantikan? Syukur Alhamdulillah, terima kasih. Double N. Yes. Satu soalan yang menarik. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih juga kepada RTM. Selamat Malam Malaysia kerana menjemput saya pada sesi perkongsian pada malam ini. Baik, menjawab kepada soalan tadi antara tuntutan. Jadi dalam soalan tadi tu kalau kita lihat perbelanjaan kan? Perbelanjaan sebenarnya memang kalau ikutkan perbelanjaan yang kita tahu setiap tahun musim perayaan semua orang dah bersedia. Semua nak baru. Semua nak serba baru. So jadi apa yang saya lihat kebanyakan orang hari ini lebih-lebih lagi pada tahun sebelum pandemik COVID-19. Mereka sudah membuat perancangan awal. Kan apa nak beli. Dan setiap tahun dah tentunya baju baru. Sudah sebenarnya langsir baru, perabot baru, serba baru. Yang tak ada bunyi baru. Yang itu kena minta izin dia. Jadi jika kalian itu dah jadi satu budaya sebenarnya. Even kalau kita pun daripada kecil lagi, kita dah diajar oleh mak ayah kita. Setiap tahun sebelum menyambut puasa, sebelum menyambut hari raya, dah kena beli baju baru. Kan, semua serba baru. Kasutnya, bajunya semua. Jadi bagi saya itu adalah antara budaya. Kan, dan sebenarnya jika dilihat apa yang berlaku pada ketika ini, pandemik COVID-19 yang bermula pada tahun lepas, kan, PKP bermula. Dan sebenarnya daripada situ kalau kita lihat pada tahun yang lalu semua terkesan. Ya, betul. Kan, tak ada perbelanjaan pun berlaku. Betul kan? Semuanya bersederhana. Semua bersederhana. Bila nak raya pun tak boleh, tak boleh keluar rumah. Ziarah mak ayah pun tak boleh. Betul kan? Dan tahun ni ada sedikit kelonggaran. Dan menariknya pula, tahun ini ramai yang dah buat persediaan awal. Sebab dia dah tahu kan? Dah tahu kan? Siap-siap. Sekali keluar pengumuman, PKP. Dan hanya boleh beraya pada 1 Syawal saja. So bayangkan apa yang akan berlaku pada ketika mereka sudah mula membeli belah, berbelanja, tiba-tiba hari ini sia-sia. Mungkin sia-sia. Mungkin kita tak tahu kan. Tapi bagi saya kita tak boleh salahkan mereka yang berbelanja. Sebab benda ni pun berlaku di luar jangkauan kita. Tak diduga. Jadi perlu ke jadinya bila kita dah cakap macam tu, maknanya perancangan perbelanjaan tu kita kena ada dua lah. Plan A, plan B ke macam mana kan? Kalau nak ikutkan plan, perancangan sudah tentu kita tak jangka sebenarnya. PKP sekali lagi ni kan. Siapa jangka? Dan kita pun tak boleh jangka yang hari ini peningkatan jangkitan kes. Kan hari ini 4,500 lebih. Betul kan? So jadi dah tentu pihak kerajaan, MKN atau KKM sendiri mengambil keputusan untuk melaksanakan satu sekali lagi PKP bagi membendung penularan wabak dan sebagainya. Jadi benda di luar jangkauan ni sebenarnya saya tahu ramai yang terkesan. Kan sebab dah berbelanja. Dan ada juga yang mungkin last minute berbelanja sebab saya pun sedia maklum yang ramai, even diri sendiri pun kadang-kadang. Setiap tahun seminggu sebelum nak raya masa itulah. Lagilah rancak dia. Sibuk. Seminggu sebelum nak raya kan. Betul kan. Jadi seminggu raya. Tapi ini nasihatlah siapa yang tak sempat membeli belah lagi mungkin lega lah. Betul. Tapi bagaimana yang dah mula membeli belah? Kan? Mungkin dah dimula daripada 2 minggu Ramadan dah mula. Beli sikit-sikit barang. Sekali jadi macam ni pula. Jadinya apa langkah ataupun cara yang sebaiknya yang perlu kita kawal untuk perbelanjaan? Okey, daripada segi berkaitan dengan belanjawan, dia sebenarnya memerlukan perancangan. Sudah tentu perancangan awal adalah yang lebih baik. Kan, ini kita cerita umum lah. Kan? Umum. Jadi perancangan awal tu adalah lebih baik. Sebagai contohnya, penyediaan mungkin pada sebelum Ramadan lagi. Kan, dah bersedia membuat belian mungkin, ataupun mungkin macam saya sendiri 3 bulan sebelum. 3 bulan sebelum lagi awal. Tapi kita beli sikit-sikit, maknanya tak terkesan kepada bajet kita.
Jadi kalau kita dah beli awal tu maknanya tak adalah terlalu banyak kita beli. Betul. Kan? Tapi itu yang secara umumnya lah. Kan? Tetapi kalau kita lihat hari ini bila berlaku sekali lagi PKP ni, kita tak boleh nak cakap apa dah. Kan sebab dah terbeli. Dah terbeli. Dah terbeli. Cumanya siapa yang dah terbeli tu kalau kita lihat hari ni ramai yang mengeluh. Kan kenapa PKP dan sebagainya. Kan jadi itu kita tak boleh halang lah mereka mengeluh. Kan cumanya kita patut bersyukur juga. Kan sebab yang paling mustahak hari ini adalah bagaimana kita nak mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini. Betul, itu yang senang kata bahasanya redha lah. Redha, betul. Nak kena redha. Apa ujian yang datang kepada kita ada hikmahnya. Walaupun ajalah double N senang cakap saya dah lama tak balik jumpa mak ayah. Samalah sebenarnya Kanda. Saya pun ya Allah last sekali yang terakhir pada raya haji lah, raya haji tahun lepas. Jadinya tak boleh nak pergi melawat. Mak pun ada kiranya berisiko. Ada penyakit 3 serangkai. Jadi tak boleh. Jadi inilah ni kalau kita berbalik semula pada berbelanja di musim perayaan, kaum Adam atau Hawa? Soalan yang lebih kan? Soalan cepumas ni. Soalan cepumas ni. Mesti ada kata tak ada. Kaum Hawa pandai berbelanja. Dah rancang awal. Macam mana bagi Kanda? Kalau kita lihat antara siapakah yang paling banyak berbelanja kan? Siapakah Menteri Keuangan? Menteri Keuangan dan kaum wanita, betul kan? So jadi kata ada satu kajian dibuat oleh seorang profesor daripada Universiti Putra Malaysia. Kalau mengikut kajian tersebut 81.1% belanja setiap untuk menyambut perayaan ini berganda-ganda. Berganda daripada perbelanjaan harian biasa. Dia jadi berganda ni maksudnya mungkin 2 kali ganda, 3 kali ganda. Dan 79% dibuat kajian adalah mereka ini membuat persediaan. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah salah satunya kaum Hawa. Kaum Hawa. Walaupun Menteri Keuangan kita kaum Adam. Sebenarnya Menteri Keuangan itu adalah hebat, kaum Hawa. Menteri Keuangan itu adalah kaum Hawa itu sendiri. Hawa itu sendiri. Sebab mereka dah buat perancangan. Kan? Mereka dah tahu apa yang perlu dibeli, apa perlu ditukar. Kan? Jadi mereka dah susun semua dah. Jadi kalau kita lihat hari ini sudah tentu pembelian mungkin 300 ke 500 mungkin untuk peribadi. Kan? Daripada keseluruhan anak-anak dan sebagainya mereka dah atur. Walaupun duit tu duit suami, sebab duit suami tu duit isteri. Duit isteri tu duit isteri. Itu konsep selalu kita pegang. Konsep kita pegang kan. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat ni kaum wanita ataupun kaum Hawa lah sendiri yang main peranan sebenarnya. Jadi saya mungkin menuntut agar kaum Hawa pada kali ini cuba melihat dari satu sudut yang positif. Sudut yang positif itu maksudnya mereka boleh mengawal perbelanjaan dan bijak mengawal belanja. Because kalau kita lihat hari ini bila kita kata perbelanjaan itu kita perlu merancang perbelanjaan. Tetapi belanja itu juga memerlukan kita panggil pengorbanan ataupun kita perlu kawalan berbelanja mengikut kepada kemampuan dan juga mengikut keutamaan. Mana yang perlu? Mana yang perlu? Jadi konteks ini adalah kena bijak bertanya soalan yang betul kepada diri. Tapi ada daripada antara kita ni segelintirnya Allah tak tahulah, diri ni kadang terikut hati sangat. Nak tanya soalan apa pun tak tahulah dia. Sebab itulah dia ada perbincangan macam ni. Itulah kita alu-alukan kepada penonton-penonton Samalam Alam Malaysia. Ada saja soalan nak tanya diajukan kepada Kanda Nizam kita, boleh silakan ke Facebook kami iaitu Selamat Malam Malaysia. Jadi tips sendiri daripada Kanda sendiri dengan orang rumah macam mana dari segi merancang perbelanjaan? Macam kami, saya daripada sebelum-sebelum ni. Sebelum-sebelum ni kita macam saya sendiri kita buat industri latihan. Kan macam kita adalah orang yang meniaga. Jadi bila meniaga ni tak tentu. Kan macam last year langsung tak ada boleh buat program. Kita tak boleh face to face program dan sebagainya. Kan jadi terkesan. So apa kita buat adalah kita rancang pergerakan kewangan kita kan. Yang mana kita lihat hari ni kalau dulu kita merancang mungkin 3 bulan pertama 3 bulan ataupun 6 bulan, tapi sekarang ni kita dah merancang untuk setahun. So maksudnya pendapatan yang kita terima itu kan, so kita kena pecahkan. Contohnya pecahan itu adalah satu benda, contohnya kita kena lihat keperluan kita asas. Makanan itu sangat-sangat penting. Betul. Kan, pendidikan anak sangat-sangat penting. Betul kan? So ini yang paling diberi keutamaan.
Bukan membeli Kehendak keinginan kita. kehendak. Nak jam baru. Itu kehendak. Kehendak kan. Nafsu kan. Bujang pun kena macam tu juga kan. Betul lah. Bujang pun kena selalu juga kena merancang ni. Bujang lagi kan? Bujang lagi. Bujang tak laku. So, bila bujang ni, of course, kita kena merancang juga. Sebab kita rasa yakin je. Itulah macam tadi ada opening tadi kan. 7 keturunan tak habis katanya. Jadi seronok je dia belanja. Itu lain lah. Kita lihat begini. Kita lihat ada 3 kategori. Ya. Satu golongan yang atasan, satu golongan yang pertengahan, satu golongan yang bawahan. Ya. Ini kita tak kata orang bawah ni hina, tidak. So maknanya kalau kita lihat hari ini, golongan yang bawahan, kalau kita lihat, kita tak tahu yang mereka ini mungkin ada simpanan. Betul, lebih lagi. Lebih lagi. Sebab orang yang dia di peringkat atasan ni mungkin dia bisnes dia dah terlalu besar dan makan tak habis mungkin 7 keturunan tadi. Makan tak habis keturunan. Banyak sangat dah. So dia boleh berbelanja. Kan? Dan ianya juga akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kan. Cuma yang kita lihat ini golongan yang pertengahan. Sebab pandemik ni bila berlaku, golongan pertengahan ni agak efek. Contohnya dengan dah kena buang kerja sebagainya kan. Jadi struggle. So bila struggle mungkin simpanan kalau tak ada buat simpanan akan memberi satu masalah yang besar. Jadi kalau ada simpanan tu kena merancang lagi. Lagi ya. Merancanglah terbaik, itulah jalan penyelesaiannya. Tapi kalau boleh ni kalau kita sentuh pula mengenai emosi kepada pelajar-pelajar ataupun anak di perantauan mungkin terkesan dengan pandemik COVID-19 tapi ada kaedah yang cara kita boleh kita nak reverse dia supaya jadi positif daripada negatif kita tukar jadi daripada negatif jadi positif. Okey, ini maksudnya kalau kita lihat begini. Kita pun tahu last year langsung semua orang tak dikeluar. Betul kan? Dan tahun ni kalau kita lihat hari ini di berita pun dah keluar tadi jam teruk di jumlah peningkatan kenderaan. Orang nak balik ke kampung. Tapi selepas melalui sekatan report diberitahu adalah ibu bapa yang pulang ke kampung ataupun balik ke KL untuk jemput anak-anak balik. Pelajar-pelajar ni tadi kan. So maknanya tahun ni masih yang mana pelajar tu masih ada harapan lah untuk beraya bersama. Tapi bagaimana pula orang yang contohnya yang berkerjaya. Kan yang mak ayah dekat kampung dia duduk dekat sini. Kan ada rungutan-rungutan yang saya dengar kena lagi kan tak boleh balik kampung lagi stres dan sebagainya. Kan mulalah geram kan. Menyalahkan pihak itu menyalahkan pihak ni. Sebenarnya benda ni kita tidak boleh menidakkan apa yang sudah berlaku. Sebenarnya benda ni telah pun berlaku. Dan kita menangis air mata darah sekalipun memang kita tak boleh balik kampung. Betul kan? Jadi apa yang perlu kita lakukan hari ini adalah kita lihat balik kepada diri kita. Contohnya 2 tahun sebelum ini tiap-tiap tahun kita balik kampung. Betul kan? 2 tahun sebelum ni kita sentiasa ziarah ibu bapa kita. Kan? Saudara mara kita, adik-beradik kita dan sebagainya. Cuma tahun lepas dan tahun ini kan kita agak ada kekangan. Kan? Ini sebenarnya adalah kerana apa? Kerana demi kita juga. Betul. Demi kita kan. Pihak-pihak kementerian ataupun kerajaan baik MKN atau KKM mereka bukan sewenang-wenangnya nak suka hati nak buat PKP. Kan? Jadi ini ada sebab. So bayangkan hari ini kalau kita beria-ria nak juga balik kampung dan penularan itu lebih besar. Berkali ganda. Besar kemungkinan kita langsung tak boleh balik kampung lagi lepas. Jadi ini adalah satu tuntutan ataupun satu pengorbanan untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk bersama-sama. Kan, untuk bersama-sama kita berganding bahu. Kita redha yang mana kita tetapkan satu ketentuan yang mungkin dengan pengorbanan kita ni sebagai rakyat Malaysia yang patuh dengan arahan diberikan mungkin akan mengurangkan. Betul. Dan insya-Allah kita bukan tak boleh balik lepas ni. Kalau kita dah menang, sasar dah bila-bila masa saja, bukan perayaan je, hari biasa pun boleh. Yang penting kita kena menang dulu atasi COVID-19. Cantik perkongsian untuk kuatkan emosi ni Kanda. Tapi kita kena berehat seketika ni. Lepas ini ada lagi, kita akan jemput dalam segmen yang ketiga. Kita terus setia bersama kami. Sudah semestinya dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi.